Pertamanya bagi pihak jawatan kuasa. Bismillahirrahmanirrahim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akhir sekali sambut tahun lahir pada 20 kan bahaya ni. 26 Februari. Silakan. Allah selamatkan mereka semua. Allah kamu semua. Kursi ya, kursi yang merangkap kunar kita. Live TikTok. Nanti boleh rakam ni rakam dia. Pada yang bermustahilkan di syariah dan undang-undang ya Dr. ni Sri dan Raya diberadakan ketua-ketua program, tak ada benda sensitif. syarah-syarah dan semua staf Kalau mungkin SU. ya. Sensitif. Pertama sekali saya ingin menyatakan penghargaan kepada FSU kerana telah memberi peluang kepada saya pada pagi ini, untuk hari ini, untuk cakap sepatah dua kata berkaitan dengan saya tak tahu apa saya nak cakap ni. Perkara yang mungkin saya akan timbulkan mungkin sedikit pengalaman dan juga beberapa pengamatan dan perhatian yang kita sama-sama telah lalui. Jadi Alhamdulillah majlis ini adalah satu majlis yang baik. Saya diberitahu oleh dekan ini akan diadakan secara bersiri. Jadi saya harap pada siri-siri akan datang kita akan dapat mendengar pula lah daripada staf-staf yang lain secara bergilir-gilir sebagainya, supaya ini menjadi satu forum untuk berkongsi pandangan mungkin pada waktu pandangan-pandangan daripada semua pihak. Kita boleh sharing bersama dan di samping berkongsi ilmu dan pengalaman, kita dapat juga mengeratkan ukhuwah sesama kita supaya lebih erat. Dan ini adalah satu perkara yang penting dalam mana-mana tuan organisasi, perlu ada satu hubungan yang baik dan juga bersama pahaman. Dan kalau ada apa-apa pun kita boleh tegur di dalam lah, bukan kita tegur di luar, supaya kita dapat menjamin keutuhan sebuah fakulti. Termasuklah universiti ini sendiri pun kita harus mengambil pendekatan yang lebih positif, walaupun ada elemen-elemen yang kita rasa ada yang kita tak puas hati, tapi untuk kebaikan masalah yang lebih besar, itu yang lebih penting. Saya bersyukur, amat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat lihat perkembangan universiti pada umumnya dan fakulti secara khususnya. Kita lihat perkembangan yang positif dan perkembangan yang baik. Kita lihat sekarang ini staf pun ramai Dr. ni, lebih 80 orang round tu lah, lebih 80 orang staf, tak kurang 70 orang pensyarah kita yang sebahagian besarnya adalah berkerusan PhD, Doktor Filosofi ya. Jadi satu tahap pencapaian yang baik, menjadi asas kepada perkembangan akademik pendidikan di fakulti kita khususnya ya. Dan ini berbezalah semasa saya awal dulu 2002 ya. Saya menjadi dekan, saya ada pada Merodiah saja. Merodiah saja ya. Tak ada timbalan dekan, tak ada ketua program, tidak ada penolong pendaftar pun tidak ada. Jadi seorang yang menguruskan fakulti pada waktu itu. Dan kemudian kita dapat dia punya penolong pendaftar, itu pun masih sharing lagi. Beberapa 3 fakulti itu satu penolong pendaftar. Tapi masa itu masih kecil lagi lah. Tapi walaupun kecil, tapi kerja itu sama. Kerja itu sama, dan mereka awal kita perlu banyak merancang
Dan kebetulan pada masa itu dalam tahap pembangunan fakulti, pembinaan kampus, saya dilantik sebagai ketua projek, ketua projek bangunan FSU. Jadi saya bekerjasama rapat dengan Datuk Dain dan juga seorang lagi tu, ingat tak siapa nama tu, yang kerja rapat dari penyusunan pengisian bangunan land dah ada. Jadi alhamdulillah kita dapat satu kampus, satu bangunan yang maknanya yang lebih luas kawasannya. Kalau lebih luas, kalau mana fakulti lain, dan kita adalah dia punya ciri-ciri bangunannya adalah terbuka, fresh air masuk. Jadi berbanding dengan fakulti lain, perubatan, Al-Quran dan Sunnah itu terpangkap dalam satu bangunan gitu, ya. Fan juga begitu. Jadi kita, dan masih ada lagi kawasan yang lebih luas, untuk mungkin pembinaan perpustakaan undang-undang sendiri juga. Jadi perlu ada dalam satu perancangan perpustakaan undang-undang dan misalnya sendiri. Mungkin kita ada ruang di belakang tu boleh buatlah. Jadi ini satu perkara yang perlu dilakukan sepenuhnya lah. Dalam kehidupan kita ini memang kita perlu ada tujuan dan matlamat. Ini penting. Perlu ada set target sebagainya. Dan ini telah pun, kaedah ini pun telah pun ditunjukkan dalam Al-Quran sendiri. Allah telah menentukan matlamat kita. Daripada awal lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu matlamat utama sebagai seorang Islam, dan juga matlamat insan keseluruhannya, termasuk jin sekali, ialah untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah sebagainya. Tapi bagaimana kita harus menerjemahkan ibadah itu dalam konteks kehidupan hari-hari, dan juga dalam konteks khususnya kehidupan pendidikan tinggi, pengajaran tinggi, pengajaran, pendidikan dan sebagainya. Ini sesuatu yang perlu diterjemahkan, ya. Dan matlamat ini kita lihat diwujudkan dalam semua organisasi pertubuhan, universiti, pertubuhan mana-mana pun, termasuk negara, ada dia punya objektif dan matlamat yang menjadi sasaran untuk kita bergerak, untuk kita buat perancangan dan sebagainya. Jadi itu adalah amat penting. Dan dalam konteks negara kita pun kita lihat falsafah dan matlamat itu nampak, kita lihat berlaku perubahan dari segi slogan. Daripada mereka awal kita lihat ada slogan macam apa nama dia, seperti penerapan nilai Islam semasa zaman Tun Dr. Mahathir, ya. Kemudian kita ada Islam Hadari, Islam Hadari bukan, ya. Islam Hadari. Kemudian lepas itu kita ada satu Malaysia, ya, Wasatiyah dan sebagainya. Kemudian kita diberikan slogan lain pula lepas tu, misalnya di zaman Ratu Najib, One Malaysia, Wasatiyah, ya. Kemudian Malaysia Prihatin, dan akhirnya Malaysia Madani. Itu yang latest lah, Malaysia Madani. Dan ini merupakan suatu nilai-nilai universal yang cuba nak diterapkan dalam konteks negara kita, multiracial society, yang kita rasa mencerminkan, merupakan manifestasi sisi-sisi kehendak agama Islam sebenarnya, ya. Kalau kita terjemahkan, laksanakan dengan baik, dia mencerminkan kehendak agama kita sekarang ini, kehendak agama Islam, dan juga menterjemahkan konsep
negara yang inklusif, negara yang pada waktu yang prihatin, termasuklah semua ciri-ciri yang disebutkan tadi. Dan mungkin satu model yang boleh digunakan ialah Daulatul Madinah. Ya. Madinah itu sendiri menjadi satu gambaran sebuah negara yang inklusif, mengambil kira pelbagai-bagai kepentingan masyarakat yang hidup pada zaman itu. Dalam ini kerangka asas yang boleh menjadi model. Dan istilah ini sebenarnya satu istilah yang digunakan pakai banyak oleh pemikir-pemikir negara Arab. Daulah Madaniyah ini dengan beberapa pengertian, antaranya ialah untuk apa? Satu padanya ialah untuk Daulah Al-Askariyah, untuk negara sivil, dan juga untuk memberikan menjamin hak rakyat dan sebagainya lah, ya. Prinsip-prinsip keadilan dan sebagainya. Jadi satu kataan yang menggambarkannya. Saya bukan advocate Madani, saya cuba nak highlightkan apa yang perkembangan yang berlaku dari segi falsafah dan slogan-slogan yang telah dihasilkan oleh kepimpinan negara kita daripada masa ke semasa, ya. Ada satu kataan yang digunakan untuk menggambarkan konsep Madani ini ialah perkataan script, rekatnya script dalam bahasa Inggeris. S itu sustainability. Satu elemen Madani ialah sustainability, kelestarian, ya, kemampanan sebagainya. Kedua ialah second word ialah care and compassion. Care and compassion. R ialah respect. I ialah innovation. P prosperity, and lastly trust. Ada trust. Jadi ini merupakan gabungan idea-idea yang merupakan idealisme kepimpinan baru untuk membawa negara ini. Jadi kita tak pastilah sama ada ini akan putusan atau tidak, ya. Ini bergantung kepada kepimpinan dan juga pelaksanaan itu sendiri, ya, dalam negara kita, ya. Jadi ini merupakan manifestasi, merupakan sisi-sisi agama kita sebenarnya kalau digunakan dengan betul dan disanakan dengan baik dan sebagainya, ia akan melahirkan satu masyarakat yang cuba melaksanakan suatu konsep yang saya rasa tidak sanggah dengan agama Islam secara amnya, walaupun mungkin dia tak sebut secara spesifik ini berkaitan Islam, tapi ada juga dalam bahasa Melayu digunakan istilah macam ihsan dan sebagainya. Ini merupakan konsep-konsep yang ada dalam Islam. Ini merupakan slogan-slogan yang menjadi dasar, dan perkara ini saya nampak diperkenal oleh pimpinan kerana dalam perlembagaan negara kita tu dia tak sebut secara spesifik dia punya filosofi, tetapi yang ada ialah Islam sebagai agama persekutuan. Tetapi the basic detail philosophy of states is not there, it's not in the constitution, ya. Dan juga mungkin boleh dapat dalam rukun negara. Rukun negara itu sebenarnya mencerminkan kerangka perlembagaan itu sendiri, tetapi pendetilan itu telah dicernakan oleh beberapa pemimpin negara. Secara umumnya tidak lari daripada asas yang sama, mungkin penggunaan yang berbeza, bahasa dan pendidikan yang berbeza, ya. Tapi kalau ini diasaskan kepada kedudukan Islam sebagai agama negara, ini merupakan satu dasar yang apa nama tu, yang boleh diterima, yang baik untuk negara dalam konteks Malaysia yang multiracial society pada masa ini.
Tetapi walaupun dalam perlembagaan negara kita itu dia tak sebut secara spesifik, ya, secara detail filosofi, tapi kerangka asas itu telah disediakan. Supaya apa juga dia punya dasar harus berasas pada perlembagaan. Dan Islam itu harus ditafsirkan untuk faedah kita, untuk faedah umat Islam. Perlu dijelaskan, digunakan, diartikulasi dari segi apa yang sebenarnya dikehendaki. Walaupun dari sudut pengertian undang-undang itu mungkin berbeza maksudnya, what it does not mean, but what it actually means remains to be explored. Yeah? Because the word Islam has not been fully explored. The context of implementation dan sebagainya. Jadi dia membuka ruang untuk umat Islam untuk menggunakan kedudukan Islam sebagai suatu keistimewaan yang ada di negara kita dan perlu dia pertahankan, diberi pengisian yang lebih praktikal dalam konteks sebuah negara kita lah. Jadi ini merupakan slogan yang terakhir yang hendak dijadikan falsafah dan dasar negara lah pada masa akan datang. Dan mungkin kalau apa nama tu pertukar kerajaan pula, mungkin slogan itu akan berbeza, tapi kita harap dia tak akan lari daripada konteks Islam sebagai agama negara di Malaysia. Jadi pengisian itu boleh berbeza-beza, mungkin ada pelama baik, itu satu perkembangan yang baik juga, ya. Tetapi asasnya tidak harus berbeza. Di dasar pokok hala tuju negara ini tidak harus berbeza sangat, ya. Dan tidak boleh dibawa kepada sebuah negara yang dikatakan sekular dan sebagainya. Walaupun sekarang ini ada juga yang tafsirkan sekularisme itu oleh sekularis teroris, dia nak bawa ke arah itu. Tetapi sebuah pada kita lah harusnya membangun dan juga menepati kehendak Islam dalam perlembagaan negara kita, ya. Jadi sebab perkataan sekular pun tidak ada pun dalam perlembagaan negara. Tak lupa seperti dalam perlembagaan negara-negara lain ada disebut sekular, based on secularism, socialism, macam-macam lagi, demokratik dan sebagainya. Tetapi negara kita, perlembagaan kita agak unik, yang tak sebut pun sekular itu. So kita tak boleh lah nak kata secularism, sebab sekular ini merupakan pengasingan agama dan negara, tetapi pemerintah terlibat secara langsung dalam mempertahankan agama Islam. Tetapi degree itu mungkin berbeza-beza dari segi pasangan. Jadi aspek madani ini telah disebut dalam amanah, ya. Dalam amanah yang berhormat Menteri Pendidikan baru-baru ini. Jadi dia nak mengarahkan pendidikan tinggi kita ini ke arah madani juga, supaya menerapkan nilai-nilai madani dalam konteks pengajian ataupun pendidikan tinggi negara. Dia memperkenalkan satu ajakan yang lebih radikal, yang agak berbeza daripada sebelumnya, iaitu suatu pendidikan tinggi yang bukan saja memberi penekanan kepada ranking dan sebagainya semata-mata, tetapi universiti harus tidak lupa matlamat utama sebuah universiti, iaitu untuk membangunkan ilmu, membangunkan pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar-pelajar. Ini adalah satu yang utama, dan ini adalah amat penting supaya tradisi keilmuan itu menjadi trust kepada sebuah universiti ataupun IPT, especially IPT, masuk juga IPTS dan sebagainya, supaya
pembangunan ilmu ini harus diberi keutamaan, ya. Penyebaran pengembangan ilmu, maknanya tenaga pengajar sebuah universiti itu tidak harus menjadi fotokopier saja, fotokopier, knowledge fotokopier, tetapi harus menjadi knowledge developer. Knowledge developer, develop ilmu. Sebab itu satu daripada elemen madani seperti yang dipahami ialah being developed in terms of thinking and in terms of spirituality and in terms of mentality. Ini elemen-elemen madani harus melahirkan suatu intelektual yang bukan biasa-biasa. Kalau universiti ini bukan biasa-biasa seperti di peringkat bawah, tetapi melahirkan suatu intelek, mengemukakan idea-idea yang bernas dan baru sebagai sesuai dengan kedudukan universiti sebagai sebuah menara ganding, yang di dalamnya terdapat ilmuwan dan juga pakar berbagai bidang. Jadi mereka harus mengembangkan ilmu dan kepakaran. Ini suatu yang bukan mudah untuk dibuat dan mengambil masa. Lagi kalau seorang tenaga pengajar yang baru, dia harus menumpukan kepada bidangnya daripada awal sampai akhir secara istiqamah, supaya semua sudut dan sisi-sisi ilmu itu dapat ditangani, dapat dipahami dengan mendalam. Ini memerlukan masa. Ya, ini merupakan kerja sebagai seorang sekolah. Ini kata scholarship dan intellectualism. Ini yang dimasukkan oleh yang Menteri Pendidikan sebagai intelek yang bukan biasa-biasa, bukan pemikiran yang biasa-biasa. Jadi harus serius untuk melihat perkara ini. Sekolah dan pensyarah adalah juga sebagai pemikir, sebagai thinkers, mufakirin. Mufakirin melihat sesuatu itu bukan secara literal barangkali, tetapi harus melihat secara lebih holistik, secara menyeluruh, what is behind and what is later and so on. So this not just looking at the black letter of certain matters, tetapi beyond that. Tetapi ini harus dibangunkan, dan ini yang kita mungkin kita lihat. Mungkin ada isu-isu dari segi berlaku mungkin di lain kita, ya, setengah universiti plagiarism dan sebagainya, boncengan. Ada pernah dengar boncengan gratis, ya, boncengan gratis. Setiawan, apa maksud boncengan gratis? Dia menumpang saja, ya, menumpang. Tak sangat dia terlibat secara yang serius, tapi dia menumpang. Tapi dia mungkin dipromo naik pangkat dengan tumpangan itu, ya. Misalnya lah, contohlah, ya. Dan tapi bukanlah kita nak kata kita ni macam tu, tapi itu mungkin berlaku di tempat-tempat lain sebagainya. Maknanya universiti harus juga menekankan dari segi not just quantity. Kuantiti itu mungkin perlu juga, sebab ada universiti perlukan kuantiti tentu, tapi at the same time qualitative aspect of the matter is very important. Ya, jadi itu yang harus dilihat secara menyeluruh oleh universiti. Ya. Jadi ini melibatkan kata apa, originality lah, originality of thought and also originality of our work, ya. Bukan saya kata tadi sebagai just nakal, tetapi lebih kepada suatu aspek yang baru, ya, suatu aspek yang baru yang perlu dilihat, walaupun tapi ini makan masa.
Mungkin masa seorang itu dapat melahirkan sesuatu yang berkualiti dalam masa singkat. Ya. Hebatlah kalau dapat melahirkan sesuatu dalam masa hebat. Mungkin ada juga, ya, tapi jarang lah. Kita lihat apa nama ni, ini bagi saya. 50 aku terajak. Jadi itulah kita pun ada masalah ini yang dilakukan oleh orientalis barat. Walaupun kita tak setuju, mungkin ada matlamat yang serong di kalangan mereka, tetapi dari segi work ethic, dari segi research methodology, dia very begitu hati-hati, ya, mendalam, sehingga kita pun mendapat manfaat daripada kerja-kerja pendidikan mereka. Bahkan dalam penulisan Islamic law dalam bahasa Inggeris, tokoh-tokoh yang ada di negara barat itu, ya, dia dapat menghasilkan. Kita pun tidak kurang juga dengan ilmuwan Islam kita dalam sejarah kita yang menghasilkan penulisan-penulisan yang hebat yang menjadi rujukan sampai sekarang. Ini suatu kerja yang serius dilakukan oleh sekolah-sekolah dahulu. Bukan suatu hasil yang instan, tetapi menghasilkan sesuatu yang benar-benar mempunyai impak yang tinggi kepada ilmu dan perkembangan ilmu itu sendiri. Ini suatu tradisi keilmuan Islam yang harus dilakukan secara ikhlas dan penuh integriti dalam pembangunan sesuatu ilmu dan disiplin ilmu sendiri. So dalam bidang pendidikan juga, research sama juga. Sekarang ni kita macam-macam timbul isu-isu baru yang perlu pada respon kita. Islamophobia, ya, Islamophobia, pembakaran Al-Quran secara terang-terang oleh mereka yang mendakwa yang menjamin hak-hak asasi, ya, dalam sebuah negara yang sekular. Ya. Mereka mendakwa sekularisme itu menjamin kebebasan beragama, tetapi dalam masyarakat mereka sendiri yang mendakwa sebuah secular state, tapi mereka tidak menjamin kebebasan beragama. Dulu dia kata bila ada agama ada bayar dan sebagainya, tapi dia sendiri yang dikata sekular sebagainya, dia tidak menjamin kebebasan agama pun, dan mereka menyekat banyak restriction terhadap freedom of religion, belief dan sebagainya, mengamalkan agama di barat, termasuk membakar kitab suci. Ini satu pemikiran human right yang berbeza dengan human right pandangan kita, di mana mereka walaupun mendakwa human right, tetapi kebebasan agama ini dianggap sesuatu yang rankingnya rendah kalau berbanding dengan freedom of speech and freedom of expression, ya. Freedom of the press is much higher. Itu diutamakan. Bila berlaku konflik freedom of speech dengan protection of religion, freedom of speech is given priority. Ini suatu Western concept of human rights, yang diamalkan di Barat lah. Jadi saya rasa sekolah-sekolah Islam ini harus bukan saja melihat pada kajian kita, tapi harus attack juga, harus attack pemikiran mereka. Sekarang ini dia attack pemikiran kita attack, counter attack pemikiran mereka, ya. Supaya kita dapat menunjukkan, supaya kita tidak rasa inferior dengan pemikiran Islam kita. Kita ini adalah terbaik. Kita harus melihat dan menyerang juga, bukan just mempertahankan diri itu, tapi harus attack dan menolak pemikiran mereka. Yang baru-baru ini dalam sehari dua ni, sebelum ini keluar pula dia punya macam-macam penulisan yang mempersoalkan Bank Islam pula, ya. Bank Islam dikatakan tidak sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ada juga dalam khabar mengatakan bahawa
Bank Islam ini adalah tidak manusiawi. Macam-macam istilah timbul. Saya rasa ini pun sesuatu yang perlu dibuat kajian. Memang jelas kalau dari segi perundangan, Akta Bank Islam dan sebagainya, Bank Islam itu harus memastikan objektif, aims and operation of Islamic banking does not conflict with the religion of Islam. Itu very jelas. Ini pun merupakan cabaran kepada syariah advisors dan sebagainya untuk melihat sama ada operasi Bank Islam itu mengandungi unsur-unsur yang disebut itu ataupun tidak. Dan di keesokan hari tidur semalam di depo polis ramai-ramai atas floor gitu. Esok di charge di mahkamah 1,000 orang ramai-ramai. Tuduhannya ialah unlawful assembly, perhimpunan haram. Tapi nasib baik waktu itu ada 10 orang lawyer pada sukarela menjadi defense counsel, termasuklah Manjit Singh, Kapal Singh yang sekarang. Tapi perbicaraan tidak dibuat di mahkamah, tetapi di Bandaraya Kuala Lumpur. Sebab mahkamah kecil tak muat, 1,000 Bandaraya Kuala Lumpur. Itulah dia dekat Jalan Tukar Peraman tu, Dewan Bandaraya yang lama, bulan lama tu dibuat situ dan dihakimi oleh Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Wan. Tapi Allah yarhamlah sekarang ni. Dan beberapa hari perkara ini terpaksa ulang pada waktu ke personal bail dari mahkamah, perbicaraan 10 peguam, tetapi akhirnya kes itu tak kekal, lepas. Sebab apa lepas? Kerana ditangkap di masjid, ada was-was kemungkinan orang pergi semayang di situ. Itu yang nanti budak itu paling kuat. Ada tahu, ada reasonable doubt kemungkinan ditangkap ini orang pergi nak Jumaat ataupun nak ziarah masjid, merawat masjid. Itu hujah paling kuat. Sehingga kes hakim Rasanya lagi masjid juga lah. ada pengalaman saya. Tapi saya tak pernah cerita pada orang. Itu yang sebab dia lari. Jadi tapi itulah mana saja dulu adalah idealisme tinggi. Dia punya cita-citanya tinggilah ya. Dalam ideal lah. Macamlah pelajar-pelajar di UK yang begitu tinggi ya, ada setengah organisasi Islam itu pelajarnya agak ekstrim ya. Kerajaan pada waktu itu adalah kerajaan Tawud, dia boleh perangi dan sebagainya ya. Pada waktu itu ya. Jadi ini dah dilakukan secara usrah, bukan usrah macam kita, usrah juga ya. Usrah-usrah kumpulan pelajar ya. Ada yang yang moderate, tapi cerita the moral of the story ini idealism pelajar, tapi dia tidak faham realiti bila balik pegang jawatan dan senyap tak buat apa-apa. Jadi begitulah idealism demonstration 1934 itu bukan idealism tinggi, tapi realitinya dalam masyarakat berbeza. Mungkin pandangan pelajar itu dipengaruhi oleh ini pendekatan-pendekatan yang mana harus dibalance antara realiti dan ideal. Itu mesti melihat kedua-duanya dalam kehidupan kita. Dan akibat daripada itu undang-undang Akta Universiti telah dipindah. Itulah punca 1974. Kemudian Akta Universiti College dipindah dan menyekat kebebasan pelajar sehingga pelajar tidak boleh
bersuara, tidak boleh berdemonstrasi sampai itulah sebab pindahan Akta Universiti College berpunca pada masa itu Tun Mahathir menjadi Menteri Pendidikan pada waktu itu, ya. Jadi kesimpulannya ialah itulah cabaran-cabaran yang saya sebut tadi yang boleh menjadi panduan pada kita sebagai penuntut ahli akademik. Jadi kita perlu untuk memperkukuhkan dia punya kepakaran masing-masing, ya, dan juga mempunyai kebolehan untuk respon kepada isu-isu semasa dan sebagainya. Dan satu aspek disebut juga oleh Menteri Pendidikan ialah dari segi kepentingan pelajar-pelajar. Kualiti pengajaran sebagainya tidak boleh diketepikan walaupun kita sibuk dengan pendidikan dan sebagainya. Sebab pendidikan itu ke arah promosi kita sendiri, ya. Tetapi bagaimana pelajar-pelajar yang diberikan amanah oleh masyarakat kepada universiti untuk mendidik mereka. Jadi ini satu tanggungjawab dan cara yang besar untuk memastikan pelajar-pelajar kita mempunyai kebolehan, kematangan berfikir, maturity dalam pemikiran dan sebagainya, dan juga berupaya berfikir dengan waras dan sebagainya. Dan lebih penting pelajar-pelajar yang bermoral, pelajar yang berakhlak tinggi sebagaimana yang dikehendaki oleh agama kita, ya, yang disebut oleh Rasulullah. Satu daripada matlamat penting kebangkitan baginda ialah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Itu yang penting, yang perlu dilahirkan untuk melahirkan syakhsiyat yang pribadi-pribadi yang baik. Dan sebab pelajar-pelajar universiti lah akan menjadi yang akan mengambil tampuk kepimpinan pada masa akan datang. Ini penting, ya. Dan juga dari sudut syariah dan undang-undang kita harap pelajar-pelajar kita suatu hari nanti mereka akan memegang jawatan-jawatan yang terpenting itu di judiciary, dari segi di juga di AG chamber dan sebagainya, practice law dan sebagainya. Jadi mereka tidak harus lupa aspek-aspek syariah itu, supaya syariah itu dikembang dan diterapkan dalam pelbagai bentuk dan sektor pekerjaan yang mereka terlibat nanti, insyaAllah. Saya rasa mungkin cukup lah pun. Saya bukan lebih masa, tak tengok jam. Saya rasa itu sajalah sedikit pada perkongsian yang saya dapat berikan, mungkin di program lain pada insyaAllah. Saya rasa itu saja. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Dr. Haji Abdul Samad Musa atas perkongsian yang sangatlah dalam. Saya ingin kongsikan beberapa poin yang mungkin sahabat-sahabat semua juga dicatatkan. Saya rasa poin yang pertama lah, kalau saya boleh berikan secara ringkas, adalah untuk kita memahami tujuan kehidupan. Sebab kehidupan itu memang ada tujuannya. So tujuan yang mungkin kita boleh muhasabah sebagai diri kita, sebagai seorang manusia, sebagai seorang pensyarah di universiti adalah sangat besar, terutamanya dalam mendidik dan membangunkan pemimpin masa yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tujuan ini, proses tarbiyah itu adalah proses yang panjang. So mungkin cabaran dari segi akhlak pelajar pada masa kini berbeza dengan zaman kita belajar dulu, ya. Zaman cakap beraktivisme itu sebenarnya satu zaman yang sangat indah, walaupun kita menghadapi cabaran yang berbeza.
Tetapi apa yang kita alami pada masa lepas memberikan pengajaran dan panduan yang penting untuk pelajar kita pada masa sekarang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan kedudukan keberadaan kita di universiti. Tentunya kita akan membina dalam proses membina kesarjanaan. Dan dalam setiap kesarjanaan tentunya ada ujian kesarjanaan itu dengan isu yang pelbagai menghadapi kita. So kita yang pertama akan memahami setiap isu itu ada hikmahnya yang kita perlu ambil perhatian. Dan yang kedua adalah untuk kita beri respon, tafsiran yang berbeza, tafsiran yang lebih baik supaya tentu dengan kedudukan kita di Universiti Sains Islam ini, tanggungjawabnya lebih besar di situ. Poin yang seterusnya adalah poin yang keempat, berkaitan dengan poin yang ketiga tadi, adalah untuk memberikan counter world view. Sebab kita banyak pandangan yang macam Prof cakap lebih yang menguji dan mencabar kita ke arah kedudukan Islam itu sendiri, cara pemikiran. So pemikiran itu yang mungkin kita boleh bina dan boleh bantu sebarkan kepada pelajar. Dan seperti mana juga kita akan melahirkan pelajar yang akan keluar nanti, kita mengharapkan kita boleh the so-called pacak pelajar ini menjadi pemimpin dan champion supaya mereka boleh mewariskan tindakan seterusnya untuk membangunkan negara. Dan akhirnya saya rasa kita mungkin juga dalam sesi ini seperti mana Prof juga sudah maklumkan tadi, pendekatan kepada ilmu itu mungkin kita boleh lihat kembali. Terutamanya ialah cara kita berhubungan dengan pelajar. Saya perasan bahawa pelajar kita ni kurang ada konsultasi dengan kita. Rutin mereka pergi balik kelas semua adalah bersifat study as usual. Mungkin kita boleh lihat dari segi platform, contohnya personal tutorship itu menjadi ruang untuk kita membangunkan pelajar kita dengan yang lebih baik. Kita faham bahawa bukan semua benda dalam kawalan kita, tetapi insya-Allah usaha yang baik itu akan ada ganjarannya. Walaupun bukan sekarang, prosesnya yang panjang. Yang penting kita jelas tentang misi kita untuk membangunkan pemimpin berjiwa Islam, berakhlak Islam, yang boleh membangunkan tamadun Islam, tamadun negara yang lebih besar dan berkesan, insya-Allah. Saya untuk acara seterusnya, saya ingin menjemput yang berusaha dekan, yang berusaha Profesor Mahir Dr. Nik Salida Nik Saleh untuk menyampaikan ucapan alu-aluan lah, ataupun mungkin respon ke kan nakibah kita. Di situ silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berusaha Dr. Muhammad Nizam, yang amat kita hormati Yang Berbahagia Profesor Dr. Haji Abdul Samad Musa, nakib kita pada tengah hari ini, dan semua warga Fakulti Syariah dan Undang-Undang